Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash edisi 6 petang bersama saya Arina Asbar. Berita utama. Kira-kira 300 penduduk melibatkan 20 buah rumah berhampiran kawasan tanah runtuh di lereng Bukit Taman Melawati, Ampang Jaya diarahkan untuk berpindah sementara. Tindakan itu diambil kerana kemungkinan masih berlakunya pergerakan tanah yang berisiko mengancam keselamatan penduduk. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Azam Ismail berkata, kejadian kira-kira pukul 10 pagi tadi turut mengakibatkan laluan utama ke perumahan terbabit selain sebuah kenderaan mengalami kerosakan. Tambah beliau, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan kesemua penduduk terkesan telah diarah untuk berpindah ke Dewan Serbaguna Jalan E5 Taman Melawati. Asisten Komisioner Muhammad Azam memberitahu pihaknya bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ akan bersama-sama di lokasi untuk pemantauan berkala. Bagi tujuan itu, sepasukan anggota dan jentera keluar Balai Bomba Penyelamat BBP Ampang dikerahkan ke lokasi kejadian bagi operasi pemantauan. Dalam pada itu, kerja-kerja pembersihan laluan yang terkambus akibat tanah runtuh di Jalan E6 Taman Melawati telah dimulakan dan dijangka selesai petang ini. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Azam Ismail berkata, kerja-kerja itu perlu diselesaikan dengan segera bagi membolehkan penduduk di kawasan yang terjejas mengalihkan kenderaan serta barang-barang yang penting dari kediaman mereka. Katanya 11 keluarga telah mendaftarkan diri sebagai penduduk terjejas akibat kejadian itu dan mereka akan ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS AU2 Keramat buat sementara waktu. Pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ, Jabatan Kerja Raya JKR dan pejabat daerah hadir dan menjalankan kerja pembersihan bagi mudahkan laluan keluar masuk. Kepada mereka yang terkesan, Asisten Komisioner Muhammad Azam memberi jaminan polis akan tempatkan anggota bagi kawal keselamatan rumah mereka. Terdahulu, media melaporkan kejadian tanah runtuh kira-kira jam 11.45 pagi Selasa di Jalan E6 di Taman Perumahan berkenaan. Insiden itu berlaku dipercayai akibat hujan lebat selain aliran air deras dari bukit yang menyebabkan tanah runtuh dan beberapa pokok tumbang. Susulan kejadian tersebut, 300 penduduk melibatkan 20 rumah diarah mengosongkan kediaman mereka. Perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya di antara stesen Wangsa Maju dan stesen Gombak kembali pulih pada jam 3.30 petang. Rapid Rail Senin Berhad menerusi kenyataan berkata, kerja-kerja baik pulih sementara sistem komponen landasan telah selesai dijalankan oleh pasukan kejuruteraan dan kini selamat beroperasi. Jelasnya, pihak operasi telah menjalankan ujian terhadap sistem dan komponen landasan bagi memastikan perkhidmatan laluan berkenaan boleh beroperasi semula mengikut piawaian keselamatan. Bagaimanapun, Rapid Rail berkata pasukan kejuruteraan dan operasi akan terus memantau kestabilan sistem bagi memastikan kelancaran operasi train. Terdahulu, hujan lebat pada pagi tadi menjejaskan operasi LRT Kelana Jaya selepas landasan stesen Sri Rampai ke Wangsa Maju yang ditakuti banjir. Seorang bekas eksekutif kanan sebuah syarikat berkaitan petroleum dan gas direman kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM370,000 sebagai balasan bagi mendapatkan kontrak untuk melantik konsultan bagi syarikat berkenaan. Perintah reman selama 4 hari sehingga Jumaat ini telah dikeluarkan Magistrate Irza Zulaikha Rohanuddin selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi. Menurut sumber, suspek lelaki berusia lingkungan 50-an ditahan kira-kira jam 5.30 petang semalam ketika hadir bagi memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Katanya siasatan awal mendapati suspek pada ketika itu yang bertugas sebagai eksekutif kanan di sebuah syarikat berkaitan petroleum dan gas dipercayai meminta dan menerima rasuah daripada 4 individu terbabit bagi membolehkan mereka dilantik sebagai konsultan pakar geologi untuk kerja-kerja di syarikat berkenaan. Jelasnya, kesemua individu berkenaan dibayar antara RM750 hingga RM2,100 sehari bergantung kepada kadar bayaran konsultan pakar geologi dan tawaran yang diputuskan oleh syarikat suspek. Sumber berkata dia disyaki menerima wang rasuah melalui transaksi pindahan ke akaun bank milik suspek
daripada akaun bank keempat-empat individu tersebut yang berjumlah antara RM150 hingga RM500 sehari. Sementara itu, Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan tangkapan berkenaan. Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Pemandu wanita Norizan Ismail, 49 tahun, yang memandu kenderaan utiliti sukan SUV sehingga menyebabkan kematian 3 pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM di Dungun, disahkan tiada lesen memandu. Perkara itu disahkan Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin, selepas siasatan dilakukan ke atas tertuduh. Pagi tadi, Norizan Ismail telah didakwa di Mahkamah Magistrate Dungun dan berdepan 3 pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Ku Adib Aizat Ku Azmi dan Khairil Anwar Jamaluddin masing-masing berusia 20 tahun dan Muhammad Akmal Muhammad Tukirin 25 tahun pada 9 Oktober 2024 jam 7.35 malam. Sementara itu, di Mahkamah Berasingan, tertuduh turut didakwa melakukan perbuatan cubaan membunuh sehingga menyebabkan kecederaan kepada seorang lagi pelajar UiTM kampus Dungun, Muhammad Amar Danish Muhammad Ridwan 20 tahun di Mahkamah Session Kuala Terengganu. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan kesalahan itu pada hari dan waktu yang sama di Jalan Pantai berhadapan UiTM Dungun. Seramai 50 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Johor JIM dalam satu operasi penguatkuasaan di Senai semalam. Pengarahnya Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, kesemua mereka yang ditangkap hasil maklumat yang diterima daripada orang awam berhubung warga asing yang bekerja tanpa pas dan permit yang sah. Menurut beliau, operasi yang bermula jam 12.15 tengah malam hingga 1 pagi itu berjaya menahan 15 lelaki dan 32 wanita warga Myanmar, 2 lelaki warga Nepal dan seorang lelaki warga Indonesia yang berusia antara 19 hingga 55 tahun. Kesemua mereka didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 Akta 155 kerana tidak memiliki sebarang pas atau permit yang sah untuk berada di negara ini dan Seksyen 15-1-C kerana melindungi parti atau pendatang asing tanpa izin. Mereka yang ditahan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tambah beliau, operasi tersebut turut melibatkan 70 pegawai dari bahagian penguatkuasaan negeri dan dari JIM Bangunan Sultan Iskandar BSI. Penyanyi dan chef selebriti Datuk Fazli Yaakob, 46 tahun, mengesahkan bercerai dengan Datin Azrin Suraya Abdul Aziz atau Azrin Ahmad beberapa bulan lalu selepas 18 tahun hidup bersama. Mengumumkan perkara itu melalui kenyataan media, Fazli yang popular dengan lagu Asmara ini memberitahu keputusan bercerai diambil atas persetujuan bersama. Pelakon lagu Asmara ini atau nama sebenarnya Datuk Ahmad Fazli Yaakob berharap penjelasan itu dapat menamatkan spekulasi mengenai hubungannya. Bagaimanapun, butiran terperinci termasuk tarikh dan punca perceraian tidak didedahkan. Datuk Fazli turut memaklumkan dia memfailkan perceraian beberapa bulan lalu dan tempoh iddah sudah tamat beberapa minggu lalu. Pasangan berkenaan mendirikan rumah tangga pada 2006 hasil perkongsian hidup. Mereka dikurniakan 4 anak, Ahmad Faris Shah 15 tahun, Ahmad Firas Shah 14 tahun, Ahmad Firuz Shah 13 tahun dan Alaina Selma 7 tahun. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini. Kekal setia bersama Malaysia Gazette untuk perkembangan berita terkini. Saya Arina Asbar. Assalamualaikum dan salam hormat.